السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا أبواب الفهم والعلم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz, saya pun lama tak datang, lupa nama, tak maaf. Yang saya hormati Tuan Imam dan Jurutan Kuasa Madrasah yang diberkati Allah, seterusnya para asatizah, ibu bapa muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan waktu yang diberkati dengan menghadiri majlis ilmu seperti bagaimana pada malam ini, walaupun dalam keadaan yang lewat, kerana seperti yang tuan-tuan maklum bahawa perjalanan daripada Melaka ke sini, rupanya saya terpaksa meredah jam hari Ahad malam Isnin. Saya pun tak terlupa, dah lama saya tak ke sini. Punya Ahad malam Isnin ni orang bertumpu untuk pulang ke Kuala Lumpur. Ala kulli hal, insya-Allah sebagaimana yang dibincangkan oleh Al-Fadhil Ustaz, bahawa insya-Allah kita akan membaca suatu kitab yang khusus dalam kuliah Maghrib sebulan sekali di sini, iaitu kitab yang bertajuk Sistem Pemerintahan Negara Islam, iaitu di dalam bab Fiqhud Daulah. Kerana fiqh Islam adalah fiqh yang sangat luas dan ulama menulis di dalam berbagai-bagai bidang yang merupakan cabang-cabang bagi fiqh Islam yang luas itu. Ada di dalam bidang ibadah yang dipanggil fiqhul ibadah. Ada di dalam bidang yang dipanggil sebagai fiqhud daulah wal imrah, iaitu fiqh mengenai pentadbiran atau kerajaan di dalam Islam. Ada juga fiqh yang mengenai tentang jihad yang dipanggil fiqhul jihad. Ada juga fiqh yang berkaitan tentang soal-soal perundangan ataupun al-qadha, mahkamah dan sebagainya, yang merupakan cabang-cabang daripada fiqh Islam yang menggambarkan kesyumulan dan juga kesempurnaan syariat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Oleh itu kita tak boleh membataskan pengajian kita semata-mata kepada fiqh yang berkaitan tentang ibadah, walaupun fiqh yang berkaitan tentang ibadah itu huwal asas, ia adalah sangat-sangat asas. Li'annaha, kerana ibadah itu asasul zikr, asas zikrullah, asasul wuslah wal ittisal bainana wa bainallah, asas hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa asasul mujahadah, asas untuk membuktikan yang kita mendahulukan Allah dan keredaannya di atas hawa nafsu kita. Oleh itu fiqhul ibadah adalah sangat penting dan mengambil tempat yang sangat utama di dalam penulisan ulama-ulama fiqh. Bahkan mazhab yang empat itu sendiri adalah dibangunkan di atas ijtihad yang berbeza dalam soal fiqhul ibadah. Jadi fiqhul ibadah tak boleh diabaikan, mesti dipelajari, ditamakun dengan mendalam, sehingga kita tahu betul-betul tentang soal taharah, tentang soal salat, tentang soal puasa, tentang soal mengerjakan haji, dan mengetahui daripada yang bersifat hukum yang fardu, rukun dan syaratnya, kepada yang bersifat nafilah, sunatnya dan forok-foroknya yang halus, yang membawa kesempurnaan zikrullah
kesempurnaan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, tidak boleh terbatas kepada fiqhul ibadah sahaja, kita juga perlu mengetahui tentang fiqh-fiqh yang lain. Terutamanya di zaman ini, yang merupakan zaman yang tidak lagi menyaksikan Islam itu sebagai panduan mutlak kepada kehidupan manusia. Berbeza di zaman ketika adanya khilafah Islamiyah, atau lebih tepat ketika di zaman Khulafaur Rashidin. Fi dzalika zaman kana al-Islam huwa al-muwajjihul wahid li kulli tasarufatin nas. Pada zaman itu yang menjadi muwajjih, pemandu kepada seluruh tingkah laku dan tindakan manusia ialah Islam. Oleh itu, berbeza dengan zaman kita pada hari ini, yang Islam itu telah dijadikan sebagai salah satu panduan. Dan di samping Islam itu dikemukakan alternatif-alternatif yang lain, iaitu yang dipanggil ideologi, falsafah, dan juga sistem-sistem moden, yang semua itu adalah merupakan hasil pemikiran yang datangnya daripada Barat, minal Yahudi wan Nasara, daripada golongan Yahudi dan Nasara. Dalam setiap bidang kehidupan, mereka menyediakan panduan-panduan yang menjadi alternatif kepada panduan wahyu Allah